Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwaluna wasaddid lisanana wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, malam ni kita lanjutkan lagi pengajian kita daripada kitab Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Baik, kita sampai ke tajuk yang baru, iaitu syarat-syarat untuk sah salat. Sebelum ni perbincangan tentang rukun-rukun salat. Dan pada malam ini adalah syarat untuk sah salat. Baik, kedua-duanya untuk sahkan salat. Kedua-duanya untuk sahkan salat. Kalau salat itu tak ada syarat, maka tak sah. Ataupun tak ada rukun, jadi nama salat pun sendiri tak ada. Jadi rukun salat tu kalau salah satunya hilang, maka nama salat itu pun kita tak dapat. Tapi kalau syarat ni yang kita akan baca, kalau tak ada salah satu, maka nama solat tu ada, cuma tak sah. Jadi dia panggil solat tak sah, dia panggil. Kalau rukun tak ada, dia bukan panggil solat tak sah, dia panggil tak solat. Dia panggil apa? Tak solat. Baik. Syurutu sihhatis salati 15. Syarat untuk sahkan sembahyang kita, sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Ya. Ada berapa syarat? Ada 15 syarat. Baik, kita tengok yang pertama sekali, al-Islam. Yang pertama sekali adalah beragama Islam. Iaitu ketika dia salat, hendaklah dia beragama Islam. Jadi salat yang disyariatkan, yang disebut di dalam ahadis ataupun yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, ataupun dalam peristiwa kisah Isra' dan Mi'raj, itu solat yang jenis orang Islam semayang. Solat ni tak sah melainkan dia beragama Islam. Kalau agama lain ada semayang sendiri, itu semayang lain. Itu benda lain. Tapi solat di sini adalah solat yang ditetapkan ataupun yang disyariatkan oleh agama Islam, tidak sah melainkan dengan syarat beragama Islam. Baik. Dan yang kedua, syarat untuk sah salat tamyiz. Ya, perlu seseorang itu mempunyai sifat mumayyiz. Sifat apa? Tamyiz. Sifat tamyiz seperti mana berkali-kali kita dengar dah, iaitu dia mampu makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Jadi orang kalau dah sampai satu tahap mampu makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, dia telah dikatakan mumayyiz. Kalau dia salat, sah salat dia. Apabila sah salat dia, dia boleh jadi imam, ya. Walaupun masih berumur 6 tahun ataupun 7 tahun, boleh jadi imam. Ya, mengimami orang-orang dewasa boleh, dengan syarat dia tahulah rukun sembahyang, syarat sah sembahyang. Baik. Baik, itu ta'rifan yang mu'tamad, yang dipilih oleh kebanyakan ulama, ta'rif tamyiz. Ada ulama kata tamyiz ni dia satu tahap boleh membezakan arang dan kurma. Sebab arang kurma dekat-dekat sama dia punya warna dia. Jadi kalau dia boleh bezakan, Masya Allah, dia katakan mumayyiz. Ada pandangan yang katanya tidak. Dia apa pula? Dia boleh menjawab soalan kita dengan betul.
Kalau kita tanya seseorang itu dan boleh jawab soalan kita dengan betul, maka dia ada sifat tamiz kita. Budak umur 5 tahun, bagi soalan kat dia. Jangan bagi yang susah-susah, yang susah orang tu tak boleh jawab. Bagi yang kata senang, amalan harian kata. Ya, dah makan ke belum? Dah. Ya. Baik. Ya. Dia tanya macam tu soalannya. Kalau tanya satu soalan, dia jawab yang lain, itu bukan mumayyiz lagi. Ya, cuba angkat tangan kanan, dia pergi angkat tangan kiri. Ya, cuba berlari, dia pergi tidur. Ya. Itu bukan mumayyiz. Baik, jadi berbezalah banyak ta'rif tamyiz itu, tapi yang kita pilih satu ini, iaitu pandai cebok sendiri, makan dan minum sendiri. Baik. Dan seterusnya syarat untuk sah salat. Kita bincang syarat untuk sah salat. Kita tak bincang syarat wajib solat tau. Kadang-kadang orang tu semayang sah, tapi tak wajib pun. Macam budak-budak umur 6 tahun. Sah semayang. Kan? Kat mana-mana tempat pengajian, kat rumah ke, nak semayang sah. Sebab syarat sah semayang tu tamyiz dia ada dah. Umur 6 tahun semua dia boleh buat sendiri. Tapi wajib ke tak wajib? Tapi tak wajib. Baik. Jadi syarat sah ni beza dengan syarat wajib. Baik, seterusnya dan yang ketiga wadukhulul waqti, iaitu masuk waktu solat itu. Waktu solat sunat ataupun waktu solat fardu, pastikan dah masuk. Kalau kita ragu, tak boleh lagi. Sebab syarat sah ni kena pastikan waktu tu masuk. Pastikan. Waktu tu masuk dengan banyak cara. Sekarang ni kita pakai cara jadual yang ada tertempel di dinding. Sekarang ni lagilah. Ya, ada di dalam handphone, di dalam jam. Baik, jadi kita kena pastikan waktu tu masuk. Ada solat, waktu dia boleh beza-beza waktu dia. Ada solat waktu dia tetap. Ada solat waktu dia boleh beza-beza. Kadang siang, kadang malam. Ya. Kadang tengah hari. Ya, ada solat yang tetap seperti solat 5 waktu, solat sunat duha, witir, qabliyah, ba'diyah, itu semua tetap waktu tu. Tak akan berubah. Ada solat waktu dia tak tetap. Kadang berlaku siang, kadang malam. Waktu solat apa tu? Solat jenazah. solat jenazah. Ya, sebab maksud waktu solat jenazah ni tak tetap, mati tak tetap. Mati kalau tetap, masya-Allah sedap. Tapi mati tak tetap. Jadi solat dia pun tak tetap juga. Mati siang, solat waktu siang. Maksudnya masuk waktu tu. Sebab masuk waktu solat jenazah selepas dimandikan jenazah. Itu paling kurang lah kalau kita nak semayang cepat-cepat pun, pastikan jenazah dah mandi dulu dah. Boleh semayang. Kadang-kadang jenazah dimandikan awal, kadang-kadang dilewatkan. Mati, kalau mandi awal maksudnya dia mati awal lah. Jadi kalau mati malam, mandi waktu malam. Jadi tengok waktu tu beza. Dia tak tetap. Baik. Cuma ulama kata makruh sembahyang jenazah selepas mandi tapi belum dikafankan. Hukumnya makruh. Dia sah sebab dah masuk waktu. Cuma makruh. Makruh. Dia orang kapan lu biar sempurna, lu letak kat depan sembahyang lah. Ini tak kapan, tak apa lagi. Ya, semayang sah, cuma makruh, tidak digemari oleh syarak. Baik, itu nombor 3. Seperti solat juga, kebanyakan solat waktunya tetap. Waktunya tetap. Ada solat yang tidak berwaktu pula. Sudah. Ya. Tadi solat berwaktu, waktu tetap. Lepas tu solat yang berwaktu tapi waktu tak tetap. Ada solat yang tak ada waktu. Bila-bila masa kita boleh solat. Apa dia? Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Kecuali jangan kita solat di dalam waktu yang haram. Itu sahaja. Selain waktu haram, pilihlah mana-mana bahagian siang, mana-mana bahagian malam. Kita boleh tunaikan solat. Termasuklah ulama kata sunat mutlak ni adalah solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni dikira sebagai sunat mutlak. Baik.
Dan seterusnya, wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui tentang kefarduan solat. Kita nak solat Isyak nanti, kita tahu solat Isyak tu fardu atas diri kita. Kita tahu, memang kita tahu. Lazim, memang kita kena buat. Kalau tak buat berdosa. Kena faham cara macam tu. Solat ni memang kena buat, kalau tak buat berdosa. Maksudnya dia tahulah benda tu fardu, walaupun dia tak tahu istilah fardu lazim tu. Kalau kita tanya dia, fardu tak solat? Benda fardu. Baru pertama kali dengar ni. Yang saya tahu solat Isyak ni memang saya kena buat. Kalau tak buat dosa. Fardu lah tu. Ya. Cukup. Cukup dia tahu. Dia tahu solat ni kalau tak buat dosa. Memang kena buat. Jadi benda tu fardu atasnya. Cuma kadang istilah dia tak tahu. Fardu, lazim, tak dapat tidak. Dia tahu memang kena buatnya tu. Orang kampung. Ya. Jadi cukup. Jadi dia kena tahu macam tu. Sampai macam tu dia kena tahu. Orang akan tahu sampai tahap macam tu kalau dia orang Islam, duduk hidup dalam di kalangan orang Islam, ataupun dia punya keluarga Islamiah, kehidupan dia orang, dia akan tahulah benda macam tu. Tapi kalau dia duduk tengah-tengah hutan, ataupun duduk memang kehidupan dia dengan orang yang jauh daripada agama dalam kehidupan dia, pelaksanaan dia, sini mungkin ada keraguan. Kemungkinan ada yang tak tahu. Kalau kita tanya dia, ni solat Isyak ni, ya, jom kita solat Isyak. Tahu tak hukum solat Isyak? Solat Isyak ni macam mana? Solat Isyak. Apa ni, dia memang kena buat ke macam mana? Saya pun tak tahulah. Yang penting memang saya setiap kali masuk waktu saya solat. Maksudnya kalau tinggal macam mana? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Maksudnya wajib ke? Wallahu a'lam, jangan tanya saya lebih-lebih lah. Jangan tanya saya lebih-lebih. Ya. Jadi dia ni belum sah sembahyang. Belum sah. Kesian. Belum sah sembahyang dia. Jadi sebelum ni sembahyang, sembahyang berapa umur? Umur 18. Umur 18 Jadi pernah belajar tak? Memang saya belajar agama ni memang saya tak pernah belajar lah. Saya memang, saya lepas 12 tahun tu memang saya ikut opak kerja. Kerja masuk hutan, angkat kayu apa semua. Gitu. Dia tak pernah belajar lah, tak pernah ada usaha belajar, memang tak ada. Minta maaf lah. Ganti balik sembahyang. Ganti balik. Ganti balik. 3 tahun memang awak tak tahu ke solat ni fardu? Solat ni memang kena buat, kalau tak buat dosa. Saya tak tahu. Yang saya tahu ini mungkin disiplin hidup. Dia kena buatlah disiplin hidup ni. Jadi cantik hidup tu. Macam tu dia tahu. Hidup tu jadi cantik dengan solat. Dengan ada solat, ada baca Quran, jadi hidup cantik. Betul dah hidup cantik tu. Tapi kena tahu lebih detail lagi. Lebih detail. Kena tahu solat tu memang kena buat. Kalau tak buat, dosa. Cukup. Baik, solat fardu je lah. Kalau solat sunat tak tahu, tak apa. Ya. Dia solat duha tak pernah tinggal. Witir tak pernah tinggal. Qabliyah, ba'diyah tak pernah tinggal. Tanya hukum, wallahu a'lam. Ya, saya pun buat macam kawan-kawan saya buat. Saya pun baru masuk tempat agama ni. Saya tak pernah belajar. Saya masuk tengok sembahyang lepas sembahyang zuhur, dia orang sembahyang. Lepas tu saya tanya sembahyang apa dia? Kata sunat qabliyah. Dia pun tak tahu benda sunat qabliyah. Kita pun sembahyang ni niatnya. Dia buat tak pernah tinggal. Ya, sah tak sembahyang? Sah. Ya, sembahyang dia sah. Tak perlu tahu pun benda tu sunat. Untuk nak mensahkan amalan sunat, tak perlu tahu benda tu sunat. Cuma mungkin dari segi pahala ada kekurangan. Baik. Seterusnya yang kelima. Yang kelima ni dia lebih detail, lebih mendalam maknanya, iaitu apa dia? Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Jangan dia beriktikad, iaitu menganggap fardan min furudiha sunnah, sesuatu fardu daripada fardu salat. Fardu salat ada berapa? Rukun salat yang kita baca itu ada 13. Dalam setengah kita ada 17. Macam dalam kitab Yaqutun Nafis sebut 17. Jadi kena tahu satu-satu tu, kita kena tahu fardu. Jangan dia anggap salah satu daripada 17 dia kata sunat. Ditanya apa hukum niat dalam sembahyang? Hukum niat memang wajib. Okey, baik. Apa hukum baca Fatihah dalam sembahyang? Baca Fatihah tak wajib. Dan kita boleh baca apa surah yang kita ikut suka hati kita lah. Yang penting kita baca Quran. Ya, sedap dia bagi pencerahan. Dan TikTok pula. Contoh.
Ataupun kita tanya apa hukum baca tahiyat, ni yang kita tanya yang wajib ni. Apa hukum baca tahiyat akhir, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir? Memang kena buat lah. Dah kalau tak buat, tak apa, cuma digalakkan lah kita buat. Sudah. Dia bagi ayat je. Ya. Jadi hukumnya minta maaf lah, sembahyang awak tak sah sebelum ni. Kalau sembahyang sebelum ni memang macam tu lah anggapan awak. Walaupun awak buat, tapi dalam hati memang macam tu anggapan ni. Benda ni sunat, benda ni tak lazim. Memang kena ulang balik solat tersebut. Ya, kalau dia cuai, cuai. Ya, kadang-kadang orang tak cuai, dia memang belajar dah. Memang belajar. Memang dia masuk belajar agama. Mau duduk pondok apa tahun dah? Saya pondok 2 tahun. Masya Allah. Belajar kitab apa? Pondok saya memang belajar kitab. Satu kitab diulang 5-6 kali. Masya Allah. Okey, baik. Jadi nak tanya satu soalan lah. Apa hukum baca Fatihah dalam solat? Ya. Apa hukum baca Fatihah dalam solat? Ataupun apa hukum rukuk dalam solat? Dia fardu ke rukun macam mana? Tak tahu. Kata sudah. Ya, dia jawab hukum dia sunat. Ataupun hukum dia fardu tak apa, hukum dia sunat. Tak silap saya sunat. Tu tak silap saya lah sebab saya belajar macam tu. Sudah, kan ustaz yang kena saman ni. Ya, tak silap saya macam tu. Jadi dia orang kata ragu. Dia ragu, dia belajar dah, dia belajar cuma tak masuk. Penat sikit dia, umur 40 tahun dah. Dia penat sikit. Kata saya memang, saya rasa macam tu lah. Kata tengok balik kitab. Ya. Dia belajar, cuma benda tu nak tangkap tu payah. Kadang-kadang dia terlupa dalam satu-satu jawapan. Itu tak apa. Itu tak ada masalah. Sebab dia memang sembahyang dan dia anggap benda tu semua fardu. Cuma jawapan ketika kita tanya tu mungkin dia terkejut ke macam mana, lupa. Tak ada masalah. Dan dia tidak cuai dalam masalah solat. Sebab dia dah cuma mungkin tak sampai tahap itu. Dia belajar, baru belajar bab istinja rupanya. Tak masuk lagi bab solat, tak lagi. Kalau ada usaha untuk belajar, ya tak apa. Masalahnya tak ada usaha untuk belajar, cuai. Orang ini terpaksa ganti solat dia. Baik. Kadang-kadang tu dah belajar panjang, cuma kadang jawab tu jadi terlupa. Dia terlupa. Fardu ke sunat? Kata, mungkin sunat kot. Tapi minta maaf kalau saya salah lah, saya mak balik dalam kitab. Ya. Kadang dia tersilap. Okey, baik. Jadi yang penting dia dah ada usaha untuk belajar. Dia tak cuai dalam agama dia. Memang dia belajar bab solat, dia belajar bab akidah, dia belajar bab tasawuf, alhamdulillah. Dia tak cuai. Jadi dalam usaha dia belajar. Dia ada benda-benda dia tak perasan, dia terlupa, tak apa. Ini memang dia tak belajar, tak ambil indah tentang ibadat dia. Jadi kita buat testing, tanya, tak dapat jawab. Baik. Tapi kalau benda-benda sunat, dia menganggap itu fardu, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Benda sunat tapi dia anggap fardu. Masya Allah. Ya, itu kita terima kasih banyak-banyak. Apa hukum baca qunut? Fardu. Fardun wajibun ala kulli muslim. Sembahyang awak memang sah 100%. Kita bagi 200% sah. Ya, apa hukum tasbih dalam rukuk dan sujud? Ya, selamat, benda wajib. Kalau tak, dosa yang tak. Ya, dengan serius, dengan confident dia bagi jawapan dia, solat memang sah sungguh solat dia. Sebab dia memang tak pernah tinggal tasbih ni. Sebab dia anggap benda tu fardu, memang setiap sunat dia buat belaka. Sebab dia takut tinggal. Orang macam ni kita nak, tak pernah tinggal sunat. Ya, sunat tak pernah tinggal. Sebab dia bukan tak pernah tinggal, bukan sebab dia rajin. Sebab dia anggap benda tu fardu. Tak apalah. Benda tu tidak menjejaskan kesahihan solat. Tapi kalau terbalik betul. Sebaliknya, iaitu benda fardu tiba-tiba dianggap sunnah. Ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibolehkan di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Sebab kitab ni pun perbincangannya fi madhhab Ibn Idris, mengikut pandangan Imam Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad bin Idris. Baik. Wa taharah, seterusnya 6. Wa taharatu 'anil hadatsaini, dan syarat untuk sah salat iaitu suci daripada 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar.
Maksud di sini, suci kita secara yakin walaupun bersandar kepada asal. Suci secara yakin nak masuk solat, pastikan diri kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Walaupun dengan kita mengikut kaedah, sandarkan hal ini kepada kaedah di dalam fiqh. Sebagai contoh, pagi tadi dah wuduk dah, sebelum subuh dah wuduk, memang kita yakin kita dah wuduk pukul 5 pagi contohnya. Lepas tu dia kata saya buat semayang sunat apa semua, lepas tu saya makan, minum, buka peti ais, pergi jalan-jalan, zikir apa semua, bersembang, masuk waktu subuh. Lepas tu saya nak semayang subuh, saya ragu saya ni berhadas ke tak? Tapi memang dia yakin dia dah wuduk pukul 5 tadi. Memang dia yakin, memang dia boleh bayangkan lagi dia ambil wuduk kat mana. Cuma dah masuk waktu subuh, dia macam lalai apa semua, bersembang, kata, nak semayang subuh. Nak fikir dulu, jap. Kita, memang saya yakin wuduk dah. Cuma ni saya hadas ke belum Sebab takut-takut berhadas je, takut rancak sembang, rancak makan tak perasan. Takut termasuk tanda tak perasan. Jadi ulama kata, kalau situasi macam ni, sandarkan kepada yang yakin. Apa dia? Dia kira suci Dia dikira bersuci. Masuk soalan. Padahal dia tu hati tu orang kata ragu pada. Tapi dah ada kaedah, iaitu sandarkan kepada kaedah syarak. Jadi kaedah syarak kata apa dalam mazhab Imam Syafi'i? Kalau bertembung ragu dan yakin, utamakan yakin. Dalam bab ibadah ini, dalam bab bersuci ini, setiap kaedah kita kena ingat ada pengecualian ada pengecualian. Jadi ini kita masukkan di dalam kaedah ini seperti yang disebut oleh fuqaha. Jadi kita sebelum masuk solat kena pastikan kita berhadas. Sama ada kepastian itu memang kita pasti betul-betul, memang sekarang ni memang yakin dah sebab baru ambil wuduk tadi. Dan kita baru ambil wuduk baru-baru, memang tak lupa. Memang tak berhadas, yakin 100%. Dan terkadang kita ambil wuduk lama dah, cuma yang kita ragunya hadas datang ataupun tidak. Sangkut sahaja, sandar sahaja kepada kaedah berpegang dengan yakin. Maka di situ kita telah dikira bersuci dan terus masuk sembahyang. Okey, baik. Sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, sama juga. Hadas besar pun sama juga. Tak yakin mandi ke belum. Padahal dia mandi dah pukul 5. Lepas tu nak sembahyang subuh, dia fikir balik. Sudah. Mandi ke belum ni? Mandi ke belum? Lepas tu baru teringat ada kaedah kata. Padahal takut air sejuk. Ataupun malam mandi. Ingat, ada kaedah fiqhiyah ni saya tak pernah lupa dalam Islam kata. Sedap. Tak apalah. Jadi ikut kaedah, kata memang saya memang dah mandi dah tadi. Cuma wallahu alam lah benda tu berlaku sekali lagi ke tak? Saya tak, wallahu alam, saya lupalah. Sebab pukul 3 saya mandi tadi. Lepas tu wallahu alam saya bersembang, duk makan, Lepas tu nak sembahyang subuh ni saya pun ragu pula, takut-takut jadi pula. Tak apa, saya kepada asal. Dah mandi dah, masuk solat, masuk. Tak ada masalah, masuk. Masuk. Tapi ada orang dia jenis tak boleh masuk solat. Dia tak boleh pakai kaedah ni. Jenis dia, hati tak boleh lari. Kata, kalau aku masuk ni aku berdosa. Kalau aku semayang tak boleh. Dia pergi semayang, lepas tu dia ganti balik, tak payah. Kalau nak buat macam tu, awal-awal batalkan wuduk tu. Ni pergi semayang okey dah. Pergi ganti apa? Ganti haram tu. Sebab semayang okey, nak ganti apa lagi? Jadi dia buat ibadah fasidah. Tak boleh. Dia buat, kata saya semayang ni mengikut kaedah. Tapi saya masih ragu. Saya nak pergi semayang sekali lagi, anak kaya yakin. Kata, itu langkah yang silap. Sebab semayang ni syarak dah kata sah. Tiba-tiba awak nak ganti. Ganti apa? Ganti semayang tak ada. Mana boleh? Perbuatan semayang kali kedua yang awak ganti itu, awak anggap betul, tapi dia berdosa. Sebab dia ibadah fasidah. Sebab semayang dah sah, nak ganti apa? Macam tadi semayang maghrib. Semua yakin sah. Lepas tu tiba nak semayang maghrib. Apa? Sekali lagi untuk buat i'adah kata bukan. Ni memang saya nak ganti semayang maghrib tadi. Macam tu.
Tak ada sebab, tak ada. Tak boleh, dosa macam kawan ni lah. Okey. Jadi yang elok jangan buat macam tu. Nak yakin sangat, hati terganggu sangat, peganglah kemaluan tu, pergi ambil uduk sekali lagi. Senang cerita. Ataupun pergi belakang rumah, ketuk perut kuat-kuat. Keluar angin, pergi. Ya, ambil uduk balik. Senang cerita. Ya, biar kita buat hadas tu betul-betul puas hati, pergi. Ambil uduk balik, mandi hadas balik. Baik. Okey, baru dia yakin macam tu. Ada orang dia kena cara macam tu, buat tak ada masalah. Cara macam tu boleh buat. Okey, baik. Dan seterusnya. Yang ke 7. Wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan, iaitu suci. Suci tadi, suci daripada 2 hadas. Ya. 2 hadas ni benda kita tak nampak, yang kita anggap. Syarak menganggap benda tu ada pada manusia apabila melakukan sebab-sebab hadas. Contoh pegang perempuan ataupun pegang kemaluan, tu bukan hadas. Itu sebab hadas. Sebab berlakunya hadas. Tidur tu bukan hadas, tapi tu sebab berlakunya hadas. Jadi dua-dua hadas ni kita tak nampak, tapi dia adalah i'tibar, perkara yang difikirkan dia dalam akal. Di syarak menganggap dan mengira benda tu ada kalau buat sebab-sebab dia. Tapi yang seterusnya, syarat nombor 7 ni, suci daripada najis. Memang najis tu ada sungguh. Jadi kita kena sucikan daripada najis. Kita nampak dengan fizikal. Wat-tahara, suci daripada najis. Najis ni, ia benda yang apabila disertai dengan solat tidak sah. Ya, benda yang dinaskan oleh syarak, ia adalah najis. Ya, bukan benda kotor. Benda kotor sah semayang. Kita kira sini kena sucikan baju, pakaian. Kalau kita kata pakaian, dan begitu juga termasuklah pakaian tu benda kita pakai. Kopiah, cermin mata, cincin, jam, ya, rantai kalau perempuan, subang, tu semua panggil pakaian Melaka tu. Jadi sucikan benda-benda tu, dan begitu juga badan dia, dan begitu juga tempat dia daripada apa? Najis. Najis ni memang confirm kotor lah. Najis confirm kotor. Kadang-kadang dia dalam gambaran macam orang anggap suci, macam arak. Orang kata, nampak macam best, suci, minum pun sedap. Kata. Itu kotor sebenarnya, macam kencing. Ya, jadi kalau dia benda kotor ni 2. Satu benda kotor najis, satu benda kotor yang tidak najis. Contoh benda kotor yang tidak najis seperti hingus, tahi mata, tahi telinga, tahi hidung. Ya, daki, faham tak? Kahak. Semua tu benda kotor tapi tak najis. Jadi kalau dia sembahyang bawa satu plastik kahak contohnya. Sah sembahyang dia sebab dia asyik batuk dia ludah tak dalam poket sampai banyak penuh plastik tu. Jadi jawapan sembahyang sah sebab itu bukan najis. Baik. Okey, sucikan najis daripada mana? 3 tempat. Satu daripada fi thawb, pakaian. Mana-mana kain ataupun bukan kain yang kita sandarkan ataupun gantungkan ke anggota badan kita, itulah namanya pakaian. Walaupun secara uruf orang tak panggil pakaian. Ya, ada pakaian, ada. Tu, mana pakaian? Nak pinjam? Tunjuk cermin mata. Awak ni orang nak pakaian macam kain ke? Tu uruf manusia macam tu lah. Tapi di dalam solat, maksud pakaian sini setiap benda yang kita pakai. Itu pakaian. Setiap benda yang kita pakai itulah namanya pakaian. Sucikan dia daripada najis. Sama ada najis itu mughallazah ataupun mutawassitah ataupun mukhaffafah. Sucikan. Dan seterusnya yang kedua, pastikan sucikan najis daripada badan. Ya, daripada apa? Badan kita. Badan kita ni lah fizikal kita, anggota badan. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pastikan najis tak ada. Nanti insya-Allah akan datang nantilah. Najis-najis yang dimaafkan tu insya-Allah akan diperbahaskan mungkin. Ini kita bersihkan pakaian dan badan kita daripada najis-najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis tu termasuk dalam najis yang dimaafkan, tak apa. Tak bersihkan pun tak apa.
Sebab dia dimaafkan untuk sah salat, dianggap tiada apa-apa. Itu tak apa. Baik, dan yang ketiganya, sucikan najis daripada tempat solat. Maksud tempat solat di sini, ya tempat yang akan disentuh anggota kita ketika sujud. Ya. Sebab kita akan menyentuh bumi ni, paling banyak anggota menyentuh bumi apabila kita sujud lah. Kalau kita berdiri, rokok, kan, yang sentuh bumi kaki kita ya. Ataupun kita duduk sentuh bumi kaki dengan keting. Apa ni? Itulah betis. Keting orang panggil keting lah. Tapi kalau kita sujud, banyak tangan sentuh, dahi sentuh, hidung sentuh. Banyak benda yang sentuh tempat tu. Jadi pastikan tempat-tempat yang akan disentuh oleh hidung dan dahi kita. Tempat yang akan disentuh oleh tangan kita. Tempat yang akan disentuh oleh lutut kita. Tempat yang akan disentuh oleh kaki, jari kita. Tempat tu sahaja pastikan suci. Tempat lain tak payah. Itu sebab kalau kita sujud, yang sama dengan perut kita taik lembu, yang besar lagi, tengah-tengah tu. Kita sujud atas taik lembu. Tapi tengah-tengah taik lembu, fresh, baru lagi. Ya. Contoh jelas sikit. Ya, dan sebelah kanan kita, jangan kita gerak-gerak sikit kena. Ya, jangan kita gerak, iaitu kencing. Sebelah kiri kita pula penuh dengan taik cecap direct. Contoh itu memang rumah tak pernah basuh. Ataupun dia masuk pondok dalam hutan, dia asal ada nak tempat tidur, dia masuk. Dia nak semayang. Tengok macam tu tempat dia, tapi dia pastikan sebab dia teringat baca Yaqutun Nafis. Jadi dia teringat kata, yang syarat tempat suci tu tempat kita tak anggota je. Tapi tempat tu yang suci kan, sebab kata membazir air, basuh banyak-banyak, kita nak minum, nak buat kelah lama lagi ni. Jadi dia suruh cuci tempat tak tangan, suci situ, tempat tak kepala muka, suci. Tu lah semayang. Sah ke tak semayang? Sah. Sebab tempatnya sudah suci. Cuma ulama' kata tempat lain pun digalakkan suci. Yang dekat-dekat dengan anggota ni digalakkan suci juga. Sebab apa? Sebab makruh manusia sembahyang berdekatan dengan najis. Makruh. Jadi itu sebab tempat sembahyang ni, pilihlah tempat yang paling menyenangkan hati. Ya, bersih, wangi. Ya, seeloknya di rumah kita tu ada tempat yang selalu kita buat ibadah. Kat ruang tamu ke ada kawasan tempat selalu kita buat ibadah, ataupun di bilik kita ada kawasan. Jadi tempat tu kita wangikan, kita jaga sungguh. Kalau nak sembahyang berdekatan dengan najis sah, tapi makruh. Makruh. Baik. Okey. Dan seterusnya. Perbahasannya tak panjang sebab akan datang nanti perkara-perkara yang membatalkan solat, mungkin perbahasan dia agak panjang di situ. Dan seterusnya kita berarti 9 suku. Okey, baik. Yang ke-8 kita dah, ke-7? Ke-8 lah. Okey, baik. Dan pastikan juga, ya, sucikan najis daripada anggota badan tu, dalam lubang hidung pun sucikan. Ya, yang ni, kalau ada najis, bukan tak hidung tak? Ya, lubang hidung ni. Ataupun mulut yang zahir. Yang zahir. Kalau kita buka macam ni, orang boleh nampak. Tempat yang nampak tu kira zahir tu. Tempat-tempat tu suci daripada najis. Dan mata. Jadi kalau sembahyang, mulut dalam keadaan berdarah, gusi berdarah, benda tu dia boleh sucikan, cuma dia tak sucikan. Dia malah nak sucikan. Dan darah tu pun bukan umumul balwa, iaitu setiap detik tak. Kalau tersentuh sikit, baca sikit, darah. Tak, bukan macam tu sifat dia. Dia ni orang kata, dia keluar jarang-jarang ataupun keluar agak selalu, tapi dia senang nak sucikan. Tak sah semayang. Dia kata taklah tu belah dalam. Tak. Lubang iaitu dalam mulut, dalam mata yang kita nampak lah. Jangan pergi korek dalam sangat. Lepas tu dalam hidung yang kita nampak. Kita kalau buat macam ni orang tengok lubang dikenang. Ya, lubang hidung ni yang kita nampak. Yang kita nampak itu dikira zahir. Jangan pergi tu nampak belah dalam. Belah dalam tak ada, tak payah.
Yang kita nampak saja. Jadi kalau ada contohlah hidung berdarah, lepas tu dia kesat sikit je, ada lagi saki baki darah kat sini, lepas tu Allahu Akbar masuk sembahyang, tak sah. Sebab anggota badan belum suci daripada najis. Dan kena ingat, najis yang tidak dimaafkan. Ya, kalau najis tu dimaafkan, tak apa. Bagaimana najis tu dimaafkan, nanti insya-Allah akan datang perbahasannya mungkin dalam perkara-perkara yang membatalkan solat. Najis yang dimaafkan ni banyak bentuk. Ya, kadang-kadang darah, kadang benda lain bukan darah. Baik. Dan seterusnya, wasatrul aurah. Kita situ. Wasatrul aurah, akhir perbahasan untuk malam ni. Wasatrul aurah iaitu menutupi aurat. Ya, menutupi aurat di dalam sembahyang untuk sahkan sembahyang. Sebab tu wajib tutup aurat. Ya, bagi lelaki aurat di dalam sembahyang di antara pusat dan lutut. Tutup sekali dengan pusat dengan lutut supaya kita yakin tutup di antara pusat dan lutut. Kalau perempuan, keseluruhan anggota kecuali muka dan dua tapak tangan. Dan kena ingat, pergelangan tangan wajib ditutup untuk sah salat. Bukan ni yang ada apa, tulang ni, tutup. Dia tak boleh buka macam ni, tak boleh, tak sah. Dia hanya tapak tangan je boleh buka, macam ni je cukup, macam ni je. Tu sebab setengah terkung dia ada macam tali tu, angkat pun tak jatuh, angkat pun tak jatuh. Tu menyelamatkan. Sebab perempuan kalau dia takbir kat luar terkung, kena ingat-ingat dia takbir macam ni kat luar, takut benda tu jatuh, baju jatuh, tak sah. Tapi kalau takbir dalam terkung, boleh lagi cover terkung tu. Dia takbir angkat Allahu Akbar, kain tu jatuh, tapi masih ditutup dengan terkung, okey lagi. Jadi boleh cover terkung. Baik, itu perempuan. Dan kena ingat satu lagi, perempuan mungkin tak perasan, tak perasan sebab dah selalu di luar sembahyang dia tak tutup dagu. Selalu di luar sembahyang tak tutup dagu. Di dalam sembahyang kena tutup ni, bukan dagu ni, bawah dagu ni. Di bawah dagu ni. Dagu kita ni, ya ada tulang ni. Jadi dalam sembahyang tutup, ambil sikit sebahagian daripada tulang dagu tu supaya kita yakin tutup di bawah ni. Sebab terkung tu macam ada bawah tu, macam ada lebih kan. Tujuan dia tutup. Tutup dagu. Kalau tak tutup tak sah solat. Ya, kalau tak tutup tak sah solat. Sekarang ni umumul balwa, ya orang pakai tudung tak tutup dagu. Ya, orang pakai tudung tak tutup dagu. Jadi macam mana ni, sebab dagu ni aurat dia. Dagu ni auratun, aurat. Maksud aurat wajib tutup. Ya, bukan orang nampak baru tutup. Jadi dia wajib tutup. Jadi bagaimana? Kalau kita lihat di dalam 4 mazhab, memang dia adalah aurat. Aurat. Memang aurat. Kena tutup kena tutup. Cuma disebut di dalam mazhab al-Imam Abi Hanifah, ya, ada pandangan, pandangan di dalam mazhab al-Imam Abi Hanifah. Kita bagi kat situ ya, kat sini ya, ada pandangan yang kata pakai tudung walaupun nampak sini nampak bawah ni, dia aurat tau. Ada pandangan yang kata bukan aurat. Jadi setakat ni tak apa. Kalau memang perempuan pakai tudung setakat ni, letak klik kat situ, nampak bawah ni. Nampak dia punya. Bukan nampak dagu, nampak sini tu. Ya, benda tu aurat. Nasib baik ada satu pandangan di dalam mazhab al-Imam Abi Hanifah. Pandangan bukan mu'tamad, tidak. Itu hanyalah pandangan. Ikhtilaful a'immah rahmah. Perbezaan pandangan di antara ulama itu adalah satu rahmat. Jadi selamat. Kalau tak selalu kita buat dosa nanti masalah. Masalah. Jadi ada keringanan sedikit menurut pandangan tersebut. Itu di luar solat, jangan. Dalam solat jangan. Dalam solat kena tutup. Tutup di luar solat nak pakai macam tu tak apa. Ada pandangan. Bahagian bawah dagu ini tidak dikira aurat. Baik. Yang lain tak ada pandangan. Betul, kalau ada pandangan buka tuala pula. Buka apa? Buka apa, Allahumma salli alaih. Buka apa? Tudung.
Kok ada pandangan Ustaz? Sedap kita dengar kuliah ni ada pandangan. Tak ada pandangan. Buka tudung tak ada pandangan. Rambut selai pun tak boleh tengok. Ya, selai pun tak boleh dilihat. Baik. Baik, ala kuliah kita berhenti kat situ wasaturul aurah, dan kita akan masuk pula nanti sambungannya wastiqbal qiblah. Di situ ada beberapa masalah yang agak panjang, kita berhenti di situ insya-Allah. Jadi kita baca 8 syarat untuk sah salat malam ni. 8 syarat untuk sah salat. Akhir sekali dengan tutup aurat. Baik, sebelum kita habiskan pengajian, tutup aurat di dalam sembahyang dia macam tutup aurat di luar sembahyang, iaitu dia kena ada 3 benda. Tutup aurat dalam sembahyang ni kena ada 3 benda. 3 benda ni kalau tak ada, belum dikira tutup aurat. Yang pertama sekali, kita kena tutup aurat kita dengan perkara yang namanya pakaian. Kalau kita tutup aurat kita dengan benda lain, bukan nama pakaian, belum dikira tutup aurat. Contoh, ada orang, dia memang orang kata telanjang, lepas tu dia nak sembahyang Isyak. Ya, dia kata ni malam pun sudah menjelang, lepas tu masuk bilik, tutup pintu, tutup jendela, tutup lampu, habis. Lepas tu dia sembahyang, dia kata saya dah tutup aurat. Oh, Masya Allah, ini mazhab pun. Tutup aurat, itu bukan nama pakaian Awak tak pakai gelap tu, awak tak pakai bilik tu. Kalau awak pakai okey contoh gegasi macam dehak boleh pakai. Ya, dia pakai rumah, dia pakai sendiri. Jadi ini bukan nama pakaian. Bukan pakaian. Kena benda nama pakaian tutup aurat. Setakat nyorok dalam bilik gelap tu bukan tutup. Itu dia bukan nama pakaian, memanglah tertutup aurat, tapi bukan dengan perkara yang nama pakaian. Contoh yang kedua, masuk dalam kemah, tengah-tengah mandi, syok orang azan asar, Allah Akbar, nak pergi masjid, takut hilang healing mandi tu, rasa syok mandi tu, sembahyang tepi pantai je lah. Tepi pantai, buka handset, tengok kiblat ke mana pun sembahyang. Dalam kemah dia sembahyang, tak pakai satu habuk pun tak pakai, sembahyang dalam kemah. Sembahyang, Masya Allah. Kemah tu kecil, muat-muat dia je. Oh, Masya Allah. Kemah tu pula tak nampak, orang luar tak nampak. Dia sembahyang, Masya Allah, dengan laju je dia. Allah, bismillah, 4 rakaat habis, asar. Sah tak sembahyang dia? Dia kata saya tutup aurat dengan kemah. Nak tanya satu soalan. Ya, kemah ni dikatakan pakai ke? Bukan apa pakai, masuk dalam kemah. Orang tak kata pakai kemah ni. Betul, tak, saya pakai kemah. Pelik. Pakai kemah tak ada. Tak sah. Sembahyang dalam kemah tak sah. Tak pakai satu habuk. Kecuali ulama kata kalau nak sah, tebukkan atas kemah tu jadi jubah. Atas kemah tu kan, tebuk kan, kalau dia tinggi, dia keluar kepala dia. Allah Akbar, bismillah. Baru betul. Sebab sekarang ni baru nama pakaian. Sebab jadi jubah dah. Jubah Arab jadi. Ya, nak elok lagi, tebuk lagi sikit, keluar tangan. Allah Akbar. Lah kali jadi jubah. Betul, dalam kitab sebut, nak sah, tebuk. Kalau sembahyang dalam kemah. Tu sebab sembahyang dalam rumah ni memang tak sah terus. Tebuk pun tak boleh. Nak tebuk rumah. Buat rugi, pakaian tu ada banyak, pergi tebuk rumah. Tujuan nak sahkan sembahyang. Allahu Akbar. Kat mana akal? Jauh melantung. Ya, melancong pergi jauh akal dia. Ya, ni apa nak tebuk rumah siapa ayat? Nak sahkan solat. Ya, akhi. Buka amari, pakaian beratus. Ya, bersepa pakaian, tiba nak tebuk rumah jadi dengan jubah. Nanti kalau tebuk pun tak akan sah. Ni bukan jubah. Faham tak? Tapi kalau kemah, ulama kata ya boleh jadi pakaian. Tebuk, terus jadi pakaian. Kalau tak nak, pakai je lah baju apa, tutup pakai kain. Baik. Tu pertama, tutup aurat dengan nama pakaian. Kecuali satu masalah dikecualikan oleh ulama, tak nama pakaian pun tak apa, sah solat. Iaitu sembahyang dalam air. Sembahyang dalam air yang keruh, orang tak nampak. Air sungai tu keruh, dia naik tanah-tanah. Memang ya, dalam tempoh 10 minit memang air tu akan keruh. Dia pun masuk dalam air, bismillah, buka seluar apa semua, pun Allahu Akbar, ya salam. Ni mana praktikal tatbik ni. Susah orang macam ni. Jadi dia sembahyang tu memang air tu kadar pusat, atas pusat. Tak nampak satu habuk, tak nampak. Kalau tak nampak, tak ada, air keruh, tak nampak. Jadi dia sembahyang, waladdallin, amin, dia rukuk, bismillah, rukuk. Ya. Rukuk-rukuk, minum air. Nakal orang ni. Ya. Nak sujud macam mana pula? Sujud. Sudahlah. Dia kata, Ustaz, saya boleh sujud dalam air. Dah, kalau awak boleh sujud, silakan, tak ada masalah. Sembahyang sah.
Sujud dalam air. Dahi kena kat bawah ni. Jangan orang kata dahi tu terapung, tak boleh. Dahi sujud atas air mana boleh? Tak. Sujud tu. Bawah bumi tu sujud. Kalau kena, alhamdulillah, semayang sah. Walaupun pelik sikit. Semayang sah. Macam orang duk ajar berenang, orang masuk waktu, orang suruh dia pergi dah solat, dia kata tak, saya jurulatih berenang. Saya tak boleh lambat. Dia dengan baju-baju baju dia tu, ataupun dia tak pakai baju, masuk semayang. Kalau pakai baju walaupun ketat tak apa. Ini tak pakai langsung. Ini sah. Walaupun air tu bukan nama pakaian, dia tak pakai air. Dia tak pakai. Tapi ulama kata sah. Dalam masalah ini dikecualikan. Sah. Kalau gambaran yang agak jelas, sembahyang jenazah dalam air. Sebab tak ada rukuk, tak ada sujud. Dia hanya takbir sahaja. Jadi jelas. Boleh sembahyang dalam air. Contoh, lepas ambil orang tenggelam dalam air ke, kita pun alhamdulillah terus mandikan dia dengan air tu, letak depan, pakai-pakai sembahyang dalam air. Allahu Akbar. Tak pakai baju je. Baru lahir semua. Semua baru lahir 10 orang. Ya, nak naik takut lambat, takut apa. baru lahir belaka. Sembahyang sah ke tak? Sah. Ya, kalau ditutup oleh air yang keruh. Kalau air jernih, jangan harap sah sembahyang. Ya, sebab masih nampak aurat. Itu pertama, tutup dengan perkara nama pakaian. Yang kedua, seluar ke kain ikut dia lah. Yang kedua, tutup itu mesti tutup warna kulit. Bukan setakat tutup halang daripada kena benda lain, tidak. Ini tutup memang tutup warna kulit. Kalau tutup tu orang tak perasan warna kulit kita warna apa. Walaupun orang boleh, orang kata anggar kan, orang boleh andai kan. Ya. Jadi bahagian yang kita wajib tutup sampai tak nampak warna kulit. Ya. Tapi kalau ditutup nampak warna kulit, itu tak sah dalam sembahyang. Ya, tutup. Pakai apa? Tutup aurat pakai plastik. Plastik. Kalau plastik hitam tak apa. Ni dia pakai plastik jernih. Tak boleh lah. Pakai plastik tong sampah tak apa. Hitam. Ataupun tutup pakai sembahyang, pakai kaca. Pelik-pelik lah. Tak sah. Yang dia kena tutup warna kulit. Orang tak tahu warna kulit dia apa. Warna kulit bahagian tu. Baik. Ulama kata, ada pun lubang-lubang yang kecil tak menampakkan warna kulit. Kadang-kadang terkoyak sikit lubang tu. Ada baju terkoyak, kain terkoyak sikit, kecil lah. Kecil. Kita kena duduk macam ni, kena perhati, baru nampak warna kulit tu. Tapi daripada persembangan biasa, kita tak nampak warna kulit tu. Sebab lubang tu kecil. Itu tak apa, dimaafkan. Itu dimaafkan. Disebut dalam kitab Bughiyah Mustarsyidin. Baik. Dan seterusnya yang ketiga, pastikan tutup aurat daripada mana? Daripada belah atas dan belah tepi. Maksudnya kalau laki tutup aurat tu pusat lutut. Jadi pastikan penutupan dia itu sempurna sehingga orang tak, kalau daripada belah atas tak boleh nampak aurat dia, dan orang duduk sekeliling tak boleh tengok aurat dia. Tu maksud dia. Bukan tutup pakai jubah ke apa, tidak. Kalau perempuan pun sama juga, tutup daripada belah atas dan sekeliling. Maksudnya kalau orang dari pihak atas nak cuba-cuba tengok, memang tak akan nampak aurat dia sebab dah ditutup rapi. Orang daripada belah keliling nak tengok aurat pun tak nampak. Okey lah. Adapun daripada belah bawah, kalau terlihat aurat dia, sembahyang sah. Sebab dia tak syarat untuk tutup daripada penglihatan manusia daripada sebelah bawah. Itu sebab kalau kita sembahyang, kita tengah-tengah sujud, saf yang kedua, tengok peha kita. Ternampak peha kita, lutut kita. Jawapan dia, orang yang depan tu sembahyang sah. Kita jangan tenungkan lagi. Ya, bukan kita boleh tenung, haram. Tak kalau ternampak. Jadi kita beritahu kat dia, bang, tadi saya nampak lutut, nampak peha. Jadi abang kena ulang sembahyang. Dah awak belum belajar lagi. Sah sembahyang saya. Sedap dia bagi, dia potong. Ya, sembahyang saya sah. Sebab daripada belah bawah tak syarat tutup. Ataupun orang pergi duduk utara sana, ada rumah-rumah lama, jenis-jenis kayu kan. Rumah lama tu dia macam ada, dia kayu, lepas tu dia ada kaki dia. Dia sembahyang atas rumah tu, kat bawah tu bela ayam, ya, bawah tu tanam serai. Jadi dia ambil serai, dia Masya Allah tengok ada orang tengah sembahyang kat atas ni. Dia tanam serai. Tengok, oh, ternampak. Jadi orang sembahyang atas rumah tu sah tak? Sah, sebab terlihat daripada pihak bawah.
Tapi yang tak sahnya kalau terlihat daripada pihak atas. Contoh, saya bagi contoh. Dia semayang, kola baju dia tu terlampau luas. Ya, terlampau luas. Dia rokok tu, boleh nampak pusat dia tu. Pusat boleh nampak. Dia rokok, dia tak tutup. Dia sepatutnya nak rokok, tariklah baju atas sikit. Tak, dia buat macam ni. Hukum semayang tak sah. Sebab apa dia kata, alah mana ada orang tengok, saya pun tak tengok aurat saya. Tak syarat tengok. Ini kalau nak tengok nampak tak? Nampak, kira batal lah semayang. Dia macam tu. Takdir dia macam tu. Kalau ada orang tengok nampak tak? Nampak lah. Kalau nampak batal semayang. Walaupun tak ada orang tengok. Siapa nak tengok pusat nanti? Tak ada orang nak tengok. Ya. Ataupun daripada sekeliling tutup tak sempurna. Contoh, dia pakai seluar, sebelah sini seluar dia macam terkoyak bulat tau, terkoyak bulat. Cuma koyak tu tak habis, dia boleh tutup balik dengan kain tu sebab terkoyak bulat. Kadang-kadang kalau orang buat macam ni, orang tengok, kain tu kan terangkat, tutup, terangkat, tutup. Nampak peha dia. Ni daripada belah bawah ke daripada pihak tepi ni? Sebab koyak tu kat peha. Cuma orang dia nak tengok tu, dia akan pergi daripada belah bawah. Baru dia nampak peha tu. Sebab dia terangkat sikit kain tu. Tapi belah sisi ni dia tak nampak apa sebab kain tutup. Kat apa? Kat peha. Apa jawapan? Jawapan dia tak sah semayang. Sebab apa? Sebab ini adalah sekeliling, bukan bawah. Ini adalah sekeliling. Saya tengok belah bawah. Itu awak tengok. Tapi aurat ni selagi mana dia tak habis batasan dia, masih dikira sekeliling. Macam tu kaedah sipir dia. Aurat tu, bahagian aurat tu, selagi mana batasan dia tak habis, dia dikira sekeliling. Tapi kalau dah habis batasan, contoh macam pakai kain kan, sampai bawah lutut. Orang tengok belah bawah. Ni baru panggil bawah. Sebab dia dah habis lutut dah. Dia kadar tutup tu dah habis. Aurat tu dia pada bawah. Pada sisi ni memang tak ada. Tapi kalau di sisi tu boleh terlihat aurat, walaupun daripada belah bawah, tak sah semayang. Sebab dia masih dikira sisi. Ya. Dan satu lagi ulama' pertegaskan dalam kitab. Mungkin zaman dulu dah berlaku dah. Orang perempuan. Macam mana? Mungkin orang perempuan zaman dulu pun dah berkemban. Ini zaman 200 tahun ataupun 300 tahun lepas. 200 tahun lepas tak silap. Ulama' kata apa? Orang perempuan pakai terkung ni. Pakai terkung Dan dalam terkung tu dia tak pakai apa-apa. Dia hanya pakai kain putih tu, terus saut dengan terkung. Ya salam. Tak pakai apa-apa satu. Dia semayang. Dia semayang. Okey, semayang dia sah lah, tak ada masalah. Okey, sebab dia tutup aurat. Yang masalahnya kadang-kadang kalau dia rokok, takut-takut ternampak aurat. Lagi-lagi kalau terkung tu agak pendek. Pendek. Sebagai contoh, terkung dia sampai pinggang ya. Tak lebuh sangat. Sampai pinggang. Okey. Jadi kalau dia rokok, terkung tu akan melondeh ke depan, betul tak? Okey. Dan londeh ke depan tu dia tak sampai ke lantai. Dia ada ruang, betul? Ruang ni kalau orang cuba masuk tengok, nampak tak badan? Memang nampak lah. Memang nampak. Batal solat dia. Dia kata mana ada orang tengok, memang tak ada orang tengok. Siapa dah tengok? Ya. Tapi kalau ditakdirkan boleh nampak, batal solat dia. Itu sebab pentingnya pakai baju dan terkung. Satu lagi berkemban pun bahaya juga. Sebab dia kalau berkemban, dada dia pun akan nampak kalau dia rokok. Ni kalau kita bahaskan terkung yang pendek lah. Tapi kalau terkung tu panjang, ada terkung, dia rokok ni memang dia sampai ke lantai, tutup terus. Itu tak ada masalah sebab tak ada ruang orang masuk. Dia kata orang boleh masuk, tak payahlah. Ruang tak ada. Ini kalau kita takdirkan tudung pendek yang ada ruang. Walaupun tak ada orang masuk, tapi ada ruang boleh dimasuk. Jadi batal solat. Jadi kena hati-hati perempuan semayang pakai berkemban. Sebab kalau dia tunduk, terkung pendek akan nampak dada dia. Hati-hati juga perempuan sembahyang tak pakai apa-apa. Hanya saup terkung dengan kain. Itu kena hati-hati. Ya. Takut ketika sembahyang terlihat. Terlihat ni maksudnya boleh dilihat kalau nak lihat.
Ya, memang tak ada orang lihat. Kalau tak, kena dia penjara 40 tahun. Faham? Jadi kat sini nak bagi tahu apa? Masalah ini hanya kalau terkung pendek. Kalau dia rokok tu tergantung terkung tu. Tapi kalau dia rokok terkung dia sampai ke lantai tu memang dah tutup dah. Dia semayang, dia berdiri tutup, dia rokok pun tutup, sujud-sujud apatah lagi sujud memang semua tu tutup lah ke. Itulah yang disebut dalam kitab. Dalam kitab lama 200 tahun lepas disebut. 200 tahun lepas. Bukan masalah orang kata masalah semasa, tidak. Lama dah berlaku. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi 3 syarat tu mesti ada pada penutupan aurat. Baik, dan hukum sembahyang kalau dah tutup aurat yang lengkap, ulama kata kalau dia ketat, kalau perempuan pakai ketat, hukum dia makruh, yang sangat-sangat makruh. Tutup aurat dah, cuma terkung dia ketat. Jadi apabila terkung tu ketat jadi apa? Jadi pocong. Contoh. Ya. Jadi ketat tu semua nampak. Ataupun tak pakai terkung semayang. Boleh semayang tak pakai terkung? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Ya, dia semayang pakai tudung biasa, lepas tu ini pakai sarung tangan, tak pakai sarung tangan tak apa. Faham tak? Jadi kaki tu pakai stokin. Dia semayang pakai jubah biasa. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau baju tu ketat, ulama kata makruh karahatan syadidah, dekat-dekat dengan haram. Dia makruh sebab tutup aurat, alhamdulillah sah semayang sebab tutup aurat. Cuma tutup aurat dengan baju ketat. Makruh yang sangat-sangat dahsyat, ulama kata. Dekat-dekat nak haram dah. Dia menghadap Tuhan dalam keadaan macam tu. Dahsyat. Ya, jadi tak ada adab. Dan yang kedua, kalau laki yang pakai ketat. Laki ni pusat lutut, dia pakai tu masya-Allah. Ya. Seluar berenang dia pakai. Lepas tu dia pula ada kat luar negara, tak ada orang nampak dia pun semayang tu. Allahu akbar. Dengan dia punya bikini dia. Ya, ketat ramai yang ketat lagi, nampak habis semua. Ya, apa hukum dia? Hukum dia khilaful aula. Khilaful aula. Jangan buat macam tu, aula pakai londeh-londeh, pakai longgar-longgar lah. Ya, memang letak makruh, tak haram, tapi khilaful aula. Maksudnya ini bersalahan dengan aulawiyat. Aulawiyat jangan buat macam ni. Semayang sah tak? Semayang sah sebab dia dah tutup aurat, cukup 3 syarat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah, setakat itu dulu untuk pengisian pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang seterusnya lepas Maulid. Kan? Kita akan masuk bulan Maulid kan? Jadi akan ditangguhkan kepada bulan yang seterusnya insya-Allah, selepas bulan Maulid. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tiada, insya-Allah. Kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna min al-'uquli wa faraha min al-a'mali azkaha min al-adhani asfaha ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.